Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua para pelajar, hari ini kita akan berkongsi slide tentang kelemahan dalam menjawab kertas pendidikan Islam SPM yang kita boleh atasi. Untuk kelemahan yang pertama, seringkali para pelajar membuat pilihan soalan yang tidak tepat, terutamanya di dalam soalan kertas 1 bahagian B untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Sepatutnya hanya pilih satu sahaja di antara soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Dan urutan soalan akan menjadi seperti berikut, iaitu 1, 2, 3 atau 1, 2 dan 4. Okey. Bila ada pelajar yang akan bertanya, bolehkah jawab semua soalan tersebut? Iaitu soalan 1, 2, 3 dan 4. Boleh, tidak menjadi masalah. Akan tetapi, selesaikanlah soalan yang menjadi pilihan terlebih dahulu. Khususnya kelemahan kedua, pelajar tidak mencukupi masa untuk menjawab. Kenapa boleh berlaku sedemikian? Di mana yang pertamanya, pelajar tidak membaca arahan dengan teliti. Hendaklah baca arahan terlebih dahulu. Yang keduanya, rancanglah masa dengan baik. Sekiranya tidak tahu menjawab atau tidak tahu jawapan kepada soalan tersebut, bacalah daripada sekarang. Jawab soalan yang boleh jawab dahulu dan jangan membuang masa untuk memikirkan jawapan yang tidak pasti kepada soalan yang kita tak boleh jawab. Tetapi, sekiranya masih ada masa, cuba fikirkanlah jawapannya dan jangan lepaskan peluang untuk membiarkan soalan itu tidak berjawab. Sebagai seorang umat Islam, hendaklah kita banyakkan berselawat. Kelemahan yang ketiga, pelajar tidak memahami soalan sepenuhnya dan kenapa ia berlaku. Iaitu di mana yang pertamanya, pelajar tidak membaca soalan hingga habis. Jangan tergesa-gesa nak menjawab. Yang keduanya, bacalah soalan dengan menumpukan sepenuhnya perhatian ketika membaca soalan dan jangan membaca soalan sambil lewat. Gariskan isi penting. Kelemahan yang keempat, tidak faham kata-kata kunci dan istilah yang ada dalam soalan. Apa istilah yang kita perlu fahami? Kata kunci soalan adalah seperti berikut. Pelajar perlu faham dan jelas tentang peranan kunci soalan yang digunakan dalam setiap soalan. Contoh. Untuk membiasakan diri dengan soalan-soalan dan kata kunci soalan, para pelajar adalah rajin lihat dan tengok dan faham soalan-soalan yang terdahulu dan kerapkan buat latihan. Yang keduanya, pelajar tidak faham istilah ilmu dalam soalan. Pelajar kena faham istilah ilmu yang ada dalam soalan tersebut. Istilah-istilah ini ada di dalam sukatan mata pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5 KBSM. Bagaimana mengatasinya? Fahamilah setiap istilah yang ditulis dalam setiap tajuk. Sekiranya berkesempatan, catatlah semua istilah dan maksud tersebut. Kelemahan yang kelima, tidak ada pengenalan jawapan, yakni introduction kepada jawapan untuk menjawab soalan tersebut. Kesannya, jawapan mungkin akan terpesong bila disemak, mungkin susah nak kesan soalan dan dia akan menyusahkan kedua-dua pihak, iaitu diri kita sendiri, yakni calon atau pelajar dan juga pemeriksa. Seeloknya, hendaklah dijawab dengan menggunakan istilah ataupun intro yang betul. Lihat kepada contoh yang dipaparkan. Kelemahan keenam ialah mengemukakan isi yang tidak jelas. Mengapa ia tidak jelas? Iaitu hanya memberi fakta sahaja, isi kabur dan CP.
Kita lihat contoh-contoh yang dimaksudkan. Okey, inilah contoh bagaimana soalan ataupun jawapan itu tidak jelas, kabur dan sipi, ya. Dan kita perlu perbaiki jawapan tersebut supaya ia menjadi jelas, tidak kabur dan menjadi tepat soalan tersebut. Kelemahan yang ketujuh, jawapan tidak cukup isi. Soalan pengetahuan hendaklah mengikut nota untuk isi tersebut. Contohnya, okey, ini adalah jawapan yang dinyatakan oleh calon. Okey, jawapan ini sebenarnya tidak lengkap. Okey, apa yang patut buat adalah seperti berikut. Okey, kita teruskan. Okay, untuk soalan pemikiran, 5 hingga 6 isi mesti dikemukakan. Jika mampu, boleh jawab lebih daripada 8 isi. Contohnya, seperti yang dinyatakan pada slide. Okey, kita teruskan. Susah nak jawab soalan pemikiran? Okey, sebenarnya tidak susah. Dan kunci minda para pelajar sekalian. Buka minda untuk menjawab soalan tersebut. Okey, bagaimana cara nak menjawab soalan pemikiran? Okey, anggaplah ia berlaku dalam diri kita, keluarga dan masyarakat kita sendiri. Okey, ambil pengajaran melalui cerita filem wayang dan apa sahaja yang kita boleh dapat daripada media massa. Kemudian berpijaklah di bumi nyata dan anda akan menghasilkan jawapan yang lebih baik. Kelemahan ke-8, tidak mahu memberi jawapan lebih banyak. Kalau soalan itu minta dua sajalah jawapannya. Contoh yang dinyatakan pada slide. Okay, diminta hanya dua amalan sunat ketika 9 saja yang diberi. Okay, sepatutnya berilah lebih banyak. Lebih daripada 2. Kelemahan yang ke-9, masih menjawab dalam bentuk perenggan. Okay, dalam bentuk perenggan hanya boleh jawab untuk soalan pengertian dan soalan kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, masih menjawab tidak dalam bentuk poin atau isi. Okay, tulisan yang tidak jelas dan kemas. Jawapan meleret-leret dan tidak tepat. Tidak menulis nombor soalan juga kelemahan ke-9. Contoh, ini adalah jawapan yang tidak menggunakan poin dan meleret, ya, pelajar sekalian. Okay, ini cara yang salah. Sepatutnya dijawab seperti berikut. Okay, dalam bentuk isi atau poin, okay, tidak meleret-leret dan poin yang berbeza untuk mendapatkan markah. Kita teruskan lagi dengan kelemahan yang ke-10. Jawapan yang diberi seolah mengurai semula soalan. Contohnya, okay, mengapakah Allah mengharamkan arak? Okay, jawapan yang diberi oleh para pelajar seperti menghuraikan semula soalan yang telah diberi. Sepatutnya dijawab begini. Okey, ini adalah contoh jawapan yang tidak menghuraikan semula soalan. Okay, kelemahan yang ke-11, isi jawapan hampir sama menyebabkan markah tidak dapat diperolehi kerana hanya mendapat markah yang minimum sahaja kerana jawapan sama. Contoh, okay, di sini banyak jawapan yang hampir sama dan berulang. Okay, sepatutnya dijawab seperti berikut. Barulah kita boleh mendapat markah yang maksimum untuk soalan ini. Kelemahan yang ke-12, jawapan terlalu panjang sedangkan isinya satu sahaja. Ini kelemahan yang paling ketara untuk para pelajar.
di mana mereka suka menghuraikan jawapan yang terlalu panjang tetapi tidak ada isi untuk mendapatkan markah. Okay, kita lihat contoh yang ada pada slide. Okay, sepatutnya dijawab seperti berikut. Okay, dengan menggunakan isi atau point dan isi yang berbeza. Okay, kelemahan yang ke-13 adalah soalan jenis perbezaan tidak dibuat kotak perbezaan. Okay, bina dahulu kotak perbezaan sekiranya soalan menghendaki tentang perbezaan. Dan perbezaan yang dibuat tidak menampakkan perbezaan. Sepatutnya bezakan sesuatu itu hendaklah dengan nilai yang sama. Okay, kita lihat contoh yang diberi. Okay, ini perbezaan korban dan akikah. Okay, dibuat dalam bentuk jadual perbezaan. Okay, ada masa, ada jenis daging ataupun bagaimana daging itu diagihkan. Okay, untuk korban dan akikah. Okay, untuk haji dan umrah pula dibuat perbezaan pada pengertiannya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan nilai beza yang sama, para pelajar sekalian. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Sekian dahulu. Okey, dan berusahalah selagi mampu. Semoga kita cemerlang dalam menjawab pendidikan Islam SPM untuk kali ini. InsyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.